Ustaz Ridwan. Jadi pada ketika Pakatan Harapan memegang tampuk pemerintahan negara, jadi gagasan rahmatan lil alamin itu dibawa. Jadi adakah ini sebuah model negara berkerajaan yang ingin diangkat oleh Pakatan Harapan, dan bagaimanakah kita mengidamkan sebuah negara yang terbaiklah untuk masyarakat majmuk yang berada di Malaysia ini, Ustaz? Bismillah. Yang pertamanya, saya nak melahirkan rasa syukur. Syukur macam Dr. Aziz sebut tadi ni. Bila berlaku perkara ini, bila berlaku pengambil alihan di tengah-tengah jalan ini, dan PAS menjadi sebahagian daripada anggota kerajaan. Ya, di samping mereka tidak punya asas yang kukuh, mereka masuk tanpa manifesto, mereka masuk bukan dengan sokongan, mereka masuk. Sekarang ni PAS menjadi sebahagian daripada anggota kerajaan. Okey. Bila PAS menjadi sebahagian daripada anggota kerajaan, banyak teori-teori PAS yang sebelum ini tentang negara Islam, tentang pembahagian masyarakat di Malaysia ini, masyarakat non-Muslim di Malaysia ini, mereka telah membahagikan dengan menggunakan istilah-istilah fiqh klasik. Contohnya ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada Melayu harbi macam Dr. Aziz. Dr. Aziz Melayu harbi. Dan sebagainya lah. Maksudnya istilah-istilah klasik itu digunakan oleh PAS. Okey. Sekarang ini bila mereka menjadi sebahagian daripada kerajaan, mereka terpaksa bercakap apa yang telah kita bercakap sebelum ini. Saya ingat kalau kata Parti Amanah, sejak daripada tahun 2015 kita mula bercakap tentang fiqh kewarganegaraan. Kita menyebut kata kedudukan kita dan orang lain, kita dan orang yang bukan Melayu, kita dan orang yang bukan Islam di negara ini, yang menyatukan kita adalah Malaysia. Kita bercakap tentang itu. Saya ingat awal-awal penubuhan Amanah, kita buat satu naduah di Shah Alam. Kita bercakap tentang fiqh muwatanah, fiqh kewarganegaraan, yang semua orang mempunyai hak. Kita kata model bagi sebuah negara Malaysia ini adalah yang kita sebut diambil dan disedut daripada perlembagaan Madinah ataupun Sahifah Madinah. Tak apa, istilahnya ada orang sebut tentang piagam, ada orang kata dia tak capai kepada kedudukan sebagai sebuah perlembagaan dan sebagainya, tapi sesuai dengan tahun 1400 tahun yang lalu. Baginda Nabi SAW sebagai contoh menekankan bahawasanya semua penduduk Madinah itu mempunyai hak yang sama. Dia sebut semua penduduk Madinah adalah ahlu hazihi sahifah. Semuanya adalah warga kepada perlembagaan ini. Warga kepada piagam ini. Siapa mereka itu? Ada Aus, ada Khazraj, dan ada Aus dan Khazraj yang memeluk agama Islam. Kemudian ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, yang semua suku-suku ini tidak memeluk agama Islam. Dan model negara majmuk yang sebenarnya adalah Madinah Al-Munawwarah. Dan istilah klasik berkaitan dengan fiqh, dengan kafir harbi dan kafir zimmi itu, apabila kita mendefinisikan negara kita, negara kita adalah sebuah negara Islam, dan negara yang lawan dengan kita ataupun negara yang bukan kita itu adalah negara harbi, negara perang. Barulah pada waktu itu timbulnya istilah yang dipanggil dengan kafir harbi dan kafir zimmi. Ataupun kafir zimmi itu lebih lunak digunakan di negara-negara yang berwatak Islam. Okey. Jadi saya kata kesyukuran saya zahirkan rasa kesyukur itu kerana bila PAS duduk hampir saya tak tahu secara persennya berapa, tapi sudah banyak perkara-perkara yang dia bercakap sekarang ni dia sudah tak bercakap. Saya ingat tepatnya 3 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, tahun 2017. Seorang yang di Pertua PAS kawasan di Negeri Kedah, dan saya terpaksa buat satu macam sidang video lah. Saya buat satu video cabar dia untuk kita berdebat atas isu ini. Dia telah meletakkan bahawasanya orang-orang yang bukan sekadar menyertai, bahkan orang yang menyokong DAP itu, orang yang bersama dengan DAP itu, sebenarnya mereka adalah kelompok yang munafik dan sebagainya. Kan? Pasal apa? Kerana pada waktu itu wataknya adalah mereka nak sebut kata mereka menggunakan fiqh klasik ini. Mereka tidak menjadi orang Malaysia. Bila kita alhamdulillah 2018 kita boleh duduk dan menguasai pentadbiran Islam. Apa yang kita bawa pada waktu itu adalah berkaitan dengan rahmatan lil alamin. Dan rahmatan lil alamin itu adalah model yang terbaik. Dari segi istilahnya dan juga dari segi
istilah yang diguna dan juga dari segi kontennya. Kerana yang dibicara apa? Satu kerahmatan. Rahmat ini adalah fitrah yang makbulah, fitrah yang siap pakai. Perasaan rahmah dan sikap rahmah ini ada kepada semua orang. Tak kira dia bangsa apa, tak kira dia suku apa, tak kira dia kaum apa, bahkan dia tak kira dia agama apa, manusia. Dia punya rahmah. Dan dalam masa yang sama, skop perbincangannya adalah alamin. Skop perbincangannya adalah dia luar daripada batas geografi tempat dan luar daripada batas bangsa itu sendiri. Dan kita kata ini adalah konsep yang kalau nak diturunkan, inilah konsep yang seharusnya dibuat di negara-negara yang macam majmuk macam kita. Dan kita sebut pada waktu itu, kita sebut rahmatan lil alamin, dia tak datang sebagai perkataan begitu sahaja. Tapi kita sebut bukan slogan sahaja. Rahmatan lil alamin itu adalah falsafah. Dan aplikasinya kita nak buat macam mana? Kita ada apa yang dipanggil dengan maqasidus syariah. Dan metodologinya kita nak laksanakan dengan apa yang kita panggil kata dengan manhaj, dengan metodologi Malaysia. Kita bukan nak ambil dan nak eksport budaya Arab, tidak. Kita tak. Sebab tu kita kata yang kita nak ambilnya adalah Islam itu sendiri. Konsep adalahnya, konsep keadilannya, konsep syuranya, konsep musawahnya, kesamarataannya. Ini yang kita nak bawa. Kita bukan nak sekadar nak membawa masuk istilah-istilah daripada Arab. Dan ini penyakit dalam masyarakat kita. Tapi alhamdulillah, saya rasa dalam 5-10 tahun yang terkebelakang ini, orang kita dah mula terbuka. Satu ketika, walaupun sifat itu masih ada lagi, satu ketika bila kita datang dengan istilah Arab sikit, orang akan menganggap kata itu suci dan itu bersih dan itu tak boleh dipertikaikan dan sebagainya. Dr. Aziz ada pengalaman masa tengok Presiden PAS dulu ni. Tak apalah, itu sejarah kita kira lagi tajuk-tajuk yang macam tu. Jadi itu sejarah yang ada dalam sebahagian pemikiran orang kita. Tapi saya rasa 10 tahun kemudian ini kita dah mula terbuka. Istilah-istilah Arab itu kita bukan bila bawa dengan istilah-istilah Arab, dia bukan menjadi asas kepada nak sebut kata inilah Islam yang sebenarnya. Okey. Poin saya nak sebut, yang pertamanya kita bersyukur bila PAS duduk dan kita boleh membuktikan bahawasanya doktrin yang dibawa oleh PAS itu adalah doktrin yang salah. Dan PAS pun pada waktu itu ketika dia sebut perkara tersebut, dia pun tak yakin. Hari ini bila main tentang cerita 355, rupanya sebahagian daripada mereka itu hanya bercakap berasaskan kepada macam burung kakak tua. Pemimpin cakap, marang cakap, maka turun ke bawah. Orang semua pakat cakap. Bawa benda tu. Bawa benda yang sama. Dan yang kedua yang saya nak sebut, kita rahmatan lil alamin, dari segi perkataan dan istilahnya itu. Rahmah adalah sifat yang fitrah, yang makbulah. Dan dalam masa yang sama, alamin. Alamin itu kita bercakap tentang semua kelompok. Dan dalam masa yang sama, kita kena ada satu ikatan. Bahawasanya model yang kita nak bawa dari segi pelaksanaannya adalah model Malaysia. Kita bukan nak bercakap tentang, bila kita nak jadi Islam, kita nak suruh semua pakai jubah. Tak. Kita bukan berbicara tentang istilah-istilah Arab. Tidak. Tapi kita berbicara tentang ruh dan semangat yang ada dalam semua prinsip-prinsip asas Islam itu sendiri.